Baik, sekarang kita masuk al-mudharabah. Mudharabah Ustaz dah terang panjang lebar hari tu sebelum kamu trial. Okey, Ustaz rasa tak ada masalah kot. Cuma kamu kena ingat al-mudharabah ni ada 5. Okey, dia mesti ada 2 orang yang berangkat, dia mesti ada modal Dia mesti ada modal. Kalau syarikat tadi kalau kamu lihat di sini semua sama Al-Aqidah ni ada, Ra'sul Mal ni ada, Al-Mal, Al-Amal pun ada, As-Sirah pun ada, cuma dia ada tambahan Ar-Ribhu. Kalau syarikat tadi tak ada masalah. Ar-Ribhu tadi bergantung kepada berdasarkan kepada siapa yang bagi banyak modal, dialah yang dapat banyak untung. Tetapi kalau mudharabah kita tak boleh kira macam tu, sebab yang bagi modal hanya seorang sahaja. Siapa yang bagi modal? Sahibul mal. Tapi yang bekerja adalah al-amil. Al-amil. So dia ada syarat khas untuk keuntungan. Tak bolehlah keuntungan tu diberikan kepada satu pihak saja, iaitu sahibul mal. Tak bolehlah. Walaupun duit tu memang duit dia sepenuhnya. Tapi perlu dibahagikan kepada dua. Al-amil pun perlu dapat, sebab dia telah mengeluarkan usaha. Walaupun dia tak keluarkan duit, dia keluarkan usaha. Kalau kamu lihat Al-Aqidah ni, okey, kedua-dua mestilah ahliyatul wakalah, dan juga syarat tambahan an yakunal amil mustaqilan bitasarrufu fihi. Okey, amil tadi dia ada kuasa untuk menguruskan harta modal tadi. Walaupun duit tu bukan duit dia, tapi dia diberikan kuasa untuk menguruskan duit tadi untuk melakukan kerja lah. Okey. Kemudian Ra'sul Mal mestilah daripada nuqud, mestilah daripada duit, dia tak boleh dalam bentuk barang. Dia mesti maklum, kadar dia muayyanan mesti betul-betul tentukan. Ra'sul Mal musallaman ilal amil, mesti sampai, pastikan sampai dengan kepada orang yang akan kerjakan al-amil. Dan ingat, an yakuna Ra'sul Mal kulluhu minal malik, sepenuhnya daripada taukid. Bukan taukid, pemodal orang yang keluarkan duit. Okey, pekerjaan pula mestilah benda yang dilakukan dalam bentuk bisnes. Okey, dan bisnes yang dilakukan mestilah dalam kategori umum, bukan benda kategori yang berisiko untuk mengalami kerugian. Tidak terikat dengan waktu, dan juga berlawanan daripada Ra'sul Mal tadi, mestilah sepenuhnya kerja tu daripada al-amil. Okey, keuntungan pula, bila dah dapat untung, mestilah, apa beza makhsusan lil muta'aqidaini dengan mushtarikan bainal malik wal amil? Okey, ramai yang jawab sebelum ni terkeliru. Satu makhsusan, satu mushtarikan. Okey, makhsusan maksudnya keuntungan tadi dikhaskan untuk dua orang yang berakad. Maksudnya ustaz dengan darwish melakukan mudharabah, so keuntungan tadi memang khas untuk ustaz dan juga darwish saja. Tidak boleh dihaskan untuk pihak lain, pihak yang ketiga. Contoh siapa? Miqdad. Tiba-tiba je Miqdad dia dapat juga, dihaskan untuk dia. Tak boleh . Tapi an yakuna ribhu mushtarikan bainal malik wal am. Mushtarikan ni pula dia isu lain. Dia mesti kedua-dua yang dikhaskan tadi mendapat duit daripada keuntungan tadi. Contoh, memang yang dikhaskan tadi ustaz dengan darwish, tapi tiba-tiba ustaz ni darwish dia jadi seorang yang pemurah. Dia kata, ustaz, duit ni memang dikhaskan untuk kita berdua, tetapi duit ni tak apalah, saya bagi sepenuhnya pada ustaz sahaja. Tidak boleh. Tidak boleh. Ataupun ustaz dengan kejamnya berkata, okey, duit ni nanti memang khas untuk kita berdua, tapi semuanya ustaz nak ambil. Kamu dapat apa? Dapat senyuman ustaz sahajalah. Macam tu contoh. Tak boleh. So itu beza makhsusan dengan mushtarikan. Makhsusan ini dikhaskan, mushtarikan tadi dia dapat bahagian juga. Banyak ke sikit itu terpulang kepada persetujuan sebelum akad. Okey, yang ketiga, ayakuna ribhul amil ma'lumah. Ni ramai yang disilap. Mesti dalam bentuk juz'iyah, bukannya dalam bentuk takdir. Mesti dalam bentuk persen, peratus, bukannya dalam bentuk kadar.
Sebab kalau bentuk kadar dia akan jadi ujrah. Okey, dan juga sirah mestilah lafaz ijab qabul menunjukkan redha di antara dua pihak, dan juga mestilah tanjis, tidak terikat dengan apa-apa syarat. Okey, itu saja mudharabah. Kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya ustaz. Okey.